أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. Sebelum kita mulakan pembelajaran tauhid kita pada petang ini, mari sama-sama kita membaca doa penerang hati. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma aftah alaina hikmataka wanshur alaina min khazaini rahmatika ya arhamar rahimin. Baik sekalian, boleh rujuk kepada slide yang telah Ustaz sertakan dalam video ini dan mari kita baca sama-sama. Kita mulakan dengan Bismillahirrahmanirrahim. Baik, pelajaran 3. Mendirikan solat. 3.1. Pengertian solat. 1. Solat ialah ibadah yang terdiri daripada beberapa perkataan dan perbuatan yang dimulai dengan takbiratul ihram, yakni Allahu Akbar, dan diakhiri dengan salam, yakni Assalamualaikum warahmatullah. 2. Solat wajib dilakukan 5 kali sehari semalam. 3.2. Dalil naqli mendirikan solat. Firman Allah Ta'ala, فَإِذَا قَضَيْتُمُ الصَّلَاةَ فَاذْكُرُوا اللَّهَ قِيَامًا وَقُعُودًا وَعَلَى جُنُوبِكُمْ فَإِذَا اطْمَأْنَنْتُمْ فَأَقِيمُوا الصَّلَاةَ إِنَّ الصَّلَاةَ كَانَتْ عَلَى الْمُؤْمِنِينَ كِتَابًا موقوتا. Surah An-Nisa ayat 103. Baik murid, kita teruskan lagi. Artinya, kemudian apabila kamu telah selesai mengerjakan solat, maka hendaklah kamu menyebut dan mengingati Allah semasa kamu berdiri atau duduk dan semasa kamu berbaring. Kemudian, apabila kamu telah merasa tenteram, yakni berada dalam keadaan aman, maka
dirikanlah solat itu. Yakni dengan sempurna sebagaimana biasa. Sesungguhnya solat itu adalah satu ketenangan yang diwajibkan atas orang-orang yang beriman yang tertentu waktunya. 3.3 Hukum mendirikan solat. 1. Wajib fardu ain atas setiap muslim yang mukallaf. 2. Solat yang wajib didirikan ialah solat subuh, solat zuhur, solat asar, solat maghrib dan solat isya. Baik, 3.4 Kepentingan solat. 1. Solat membezakan antara seorang muslim dengan kafir. 2. Solat dapat mencegah seseorang daripada melakukan perkara keji dan mungkar. 3. Solat mendekatkan diri seseorang kepada Allah Ta'ala yang Maha Pencipta. Baik murid-murid, saya akan uraikan dan dengan baik-baik. Okey. Tajuk kita pada kali ini iaitu mendirikan solat. Pelajaran ketiga, mendirikan solat. Baik, kita tengok pada pengertian. Pengertian solat. Apa dia solat? Yelah, kita tahu kan solat tu sembahyang. Okey, tapi apa pengertian dalam kitab ini? Baik, solat dia kata iaitu ibadah yang terdiri daripada perkataan dan perbuatan yang dimulai dengan takbiratul ihram, iaitu Allahu Akbar, dan diakhiri dengan salam, iaitu Assalamualaikum warahmatullahi. Baik, murid. Sekejap ya. Kalau kita tengok ni perkataan solat, saya adjust sikit. Okey, perkataan solat. Solat ni apa? Ibadat. Ni, ibadat. Yang terdiri daripada, ni satu, perkataan. Yang keduanya, perbuatan. Ibadat yang terdiri daripada perkataan. Ni satu. Lepas tu perbuatan. Ibadat yang terdiri daripada satu perkataan, yang kedua apa? Perbuatan. Kemudian
Semua tu adalah yang dimulai dengan takbiratul ihram. Mana mula? Mulanya kita Allahu Akbar, takbiratul ihram. Itu permulaannya. Allahu Akbar, itu permulaannya. Dan diakhiri dengan siapa? Dengan salam. Ni akhir dia salam. Mula takbir, akhir salam. Apa dia? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ni akhir dia. Okey. Itu adalah pengertian solat. Bukan solat kata dia ibadah yang terdiri daripada beberapa satu. Ada perkataan, yang kedua ada perbuatan. Kemudian ibadah tu dia kata dimulai dengan apa? Takbiratul ihram, ya ini Allahu Akbar, dan diakhiri dengan perkataan ucapan salam Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jadi dalam solat ni ada perbuatan, yang satu lagi ada perkataan. Perkataan apa? Yang kita bacalah. Kita mulakan, kita baca apa? Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbilalamin. Baca Al-Fatihah. Kemudian kita ada baca sujud. Apa? Masa sujud. Subhana rabbiyal azimi. Subhana rabbiyal a'la wa bihamdi. Bacaan i'tidal. Sami Allahu liman hamidah. Bacaan tahiyat akhir. At-tahiyyatu. Itu semua adalah perkataan. Itu semua adalah apa? Nombor satu ni. Perkataan. Perbuatan ni apa? Perbuatan kita melakukan tunduk, kita rukuk, kan? Kita sujud, kan? Lepas tu kita duduk tahiyat, kita berdiri tegak, kita angkat tangan. Apa yang kita lakukan itu semua perbuatan. Yang kita cakap dan kita lakukan. Perbuatan iaitu yang kita lakukan. Tapi yang kalau kita cakap tu itu adalah perkataan. Baik. Itu adalah pengertian solat. Jadi yang kedua. Baik. Yang kedua apa dia? Dia kata solat wajib dilakukan 5 kali sehari semalam. Baik. Solat kata dia ini wajib. Perkataan apa? Wajib. Wajib dilakukan sehari semalam. Okay. Wajib. Hukum dia apa? Wajib mana? Wajib. Mesti. Wajib dilakukan 5 kali. Berapa kali? 5. Saya warnakan. 5 ni. Berapa kali? 5 kali. 5 kali sehari semalam. Tahu kan? Solat subuh, zuhur, asar, maghrib, isyak, subuh. Daripada pagi dengan malam. Malam sembahyang apa kalau malam? Malam apa? Kalau malam ni, malam sembahyang apa? Subuh dengan maghrib, dengan isyak. Baik. Kalau yang siang apa? Siang zuhur, dengar asar. Tu zuhur dengan asar. Okey. Kemudian tengok firman Allah Ta'ala. Kita dah baca tadi. Kita tengok pengertiannya apa. Kita tengok pengertiannya. Okey. Artinya, kemudian apabila kamu telah selesai mengerjakan solat. Bila dah selesai kerja solat, apa Allah kata? Maka hendaklah kamu menyebut dan mengingati Allah. Dah selesai solat, Allah kata hendaklah kita sebut dan ingat Allah. Semasa kamu berdiri. Semasa berdiri. Kemudian, saya gariskan diri, berdiri. Kemudian, atau duduk. Duduk. Dan semasa kamu berbaring. Kemudian apabila kamu telah merasa tenteram, yang ini berada dalam keadaan aman, maka dirikanlah solat itu. Yang ini dengan sempurna sebagaimana biasa. Sesungguhnya
solat itu adalah satu ketetapan yang diwajibkan atas orang-orang yang beriman yang tentu waktunya. Okey, baik. Jadi ayat ini Allah ceritakan bahawa kata Allah Taala, apabila kamu dah selesai kerjakan solat, hendaklah kamu sebut nama Allah sama dalam keadaan mengingat Allah ni, zikirlah, berzikir kepada Allah sama ada dalam berdiri atau duduk dan semasa berbaring. Okey. Kemudian apabila kamu, ini cerita dia ketika mula-mula perintah Allah tentang orang mengerjakan solat. Jadi nak kerjakan solat dalam keadaan yang takut. Islam baru datang kat Mekah sana. Jadi orang-orang Islam yang baru masuk Islam, jadi takut nak beritahu yang dia tu baru masuk Islam. Takut apa? Takut dia tu kena bunuh, kena ancam, kena kutuk, kena maki, kena macam-macam. Jadi takut. Jadi dia hendaklah mendiamkan diri, lakukan solat dalam keadaan orang tak tahu. Macam tu. Dan jadi dia lakukan solat tu diam-diam aja. Dia zikir pun diam-diam aja. Jadi walau bagaimanapun Allah bagi, tak apa, buat. Sembunyi-sembunyi pun tak apa, tak bagi tahu pun tak apa, tapi ingat kena buat. Kena buat, Allah perintahkan. Kemudian Allah kata sesungguhnya solat itu bila kamu telah berasa aman, merasa tenteram, yang ini berada dalam keadaan aman, maka dirikanlah solat itu. Maka taklah barulah buatlah berjemaah, bacalah kuat-kuat. Itu baru boleh. Ini tentang ayat perintah mengerjakan solat. Baik, terusnya. Apa hukum mendirikan solat? Ni hukum mendirikan solat. Tadi kita tengok kan, hukum dia apa? Wajib. Tapi yang ini nak cerita lagi. Nak cerita tentang apa? Hukum dia ni, ni wajib fardu ain. Ni hukum sebenar. Wajib fardu ain. Sebab wajib ni macam-macam jenis. Ada wajib fardu kifayah. Yang ni wajib fardu ain. Hukum menunaikan solat wajib fardu ain. Apa makna wajib fardu ain? Wajib ke setiap diri. Wajib pada setiap diri. Diri siapa? Atas setiap Muslim yang mukallaf. Mukallaf pula mukallaf ni. Mukallaf ni apa? Mukallaf tengok sini. Mukallaf ialah orang yang akil, iaitu berakal sempurna lagi baligh. Jadi mukallaf ni orang tu ada akal, sempurna akalnya, maknanya dah boleh berfikir lah. Lagi baligh, dia lagi baligh maknanya dah dewasa lah, dah dewasa. Dia dewasa. Dia ada berakal dengan dewasa. Baik. Jadi wajib bagi siapa? Orang yang dewasa, orang Islam yang dewasa, yang dah berakal, yang dia dewasa ni mukallaf. Kalau macam belum dewasa, maka hukum dia bukan wajib fardu ain. Tapi kena belajar. Tapi kalau orang dah dewasa, dah ada akal, kalau yang perempuannya dah keluar dia punya period, yang lelaki dah keluar air mani, orang kata dah balik kan. Jadi wajib fardu ain. Habis kalau orang tu belum balik, maka bukan hukumnya. Tapi wajib belajar. Ibu dan ayahnya wajib mengajarkannya. Wajib datang sekolah, belajar menuntut ilmu. Baik, tu. Jadi hukum mendirikan solat adalah wajib fardu ain atas setiap Muslim yang mukallaf. Baik, yang kedua, solat yang wajib didirikan ialah solat apa? Ni subuh. Ni wajib buat. Solat zuhur, solat asar, solat maghrib, solat isyak. 5 solat tu wajib buat. Tak ada kata, Ustaz saya tak wajib solat subuh Ustaz. Kenapa tak wajib? Sebab saya tak bangun. Tak ada wajib. Bila dia semua mukallaf ni, kau telah mukallaf, awak semua dah mukallaf, maka wajib buat. Baik. Kemudian ketetapan solat. 3 poin. 1. Solat membezakan antara seorang Muslim dengan kafir. Jadi orang yang tak solat ni orang apa? Orang kafir lah. Jadi orang Islam solat.
Jadi nak menentukan kita ni orang Islam ke orang kafir pada apa? Ni pada solat. Ini nak bezakan orang kafir dengan orang Islam. Baik. Yang kedua, solat dapat mencegah seseorang daripada melakukan perkara keji dan mungkar. Ini Allah kata inna salata tanha 'anil fahsya'i wal munkar. Allah sebut dalam Quran inna salat sesungguhnya sembahyang tatanha akan mencegah anil fahsya daripada kefahsyakan wal munkar dan kemungkaran, perkara keji dan mungkar. Ni keji mungkar. Baik, yang ketiga, solat mendekatkan diri seseorang kepada Allah. Siapa yang solat, dia mendekatkan diri pada siapa? Pada Allah. Ni Allah Tuhan kita yang Maha Pencipta. Allah ini dia suka dengan hamba dia kalau kita taat pada dia. Dia suka. Kalau kita lawan dia, dia tak suka. Sebab apa? Sebab Allah ni Maha besar, Maha berkuasa, Maha hebat. Sebab itu Allah jadikan kita. Apa sebab Allah jadikan? Allah katakan tidak aku jadikan manusia dan jin melainkan untuk beribadah kepada aku. Jadi kita hendaklah sembahyang. Allah suka. Kita tunduk, kita sujud, kan? Kita merendahkan diri, kita minta ampun. Segala-galanya Allah suka. Allah suka mendengar. Dan tidak ada satu pun bila kita bercakap dengan Allah Ta'ala, Allah tak dengar. Sebab tu bercakap dengan Allah Ta'ala. Cakap, minta apa? Minta dengan Allah Ta'ala. Sebab tu nak minta dengan Allah kena solat. Lepas solat, angkatlah tangan minta lagi. Minta. Dan dalam solat pun sebenarnya kita berdoa pada Allah Ta'ala. Cuma kadang-kadang kita tak tahu maknanya. Tapi kita belajarlah sikit-sikit supaya kita tahu maknanya. Baik. Jadi untuk itu, sekadar ini sahaja murid-murid. InsyaAllah kita akan belajar lagi pada hari mendatang. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.